Ketika semenanjung Gaza cuba bertahan dengan serangan bertubi-tubi dari Israel yang begitu berang dengan jihad dilakukan Hamas, mata dunia turut tertumpu kepada kesediaan dunia Arab untuk menghulurkan bantuan, khususnya dari segi ketenteraan. Dalam konflik melibatkan wilayah Palestin, banyak negara yang telah menyatakan sokongan bersama kepada negara ini. Namun begitu, masih ramai yang mempersoalkan kenapa negara-negara yang menyokong Palestin ini tidak memberikan bantuan dari segi ketenteraan, sedangkan isu ini sangat kompleks untuk dibincangkan kerana ia berkait dengan undang-undang antarabangsa. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat 5 negara Islam dengan ketenteraan yang kuat yang mungkin boleh membantu Palestin dalam perjuangan membebaskan tanah air mereka. Teruskan menonton. Pakistan menduduki tempat ketujuh terkuat dari segi ketenteraan di peringkat global dalam senarai Global Firepower dan menduduki tempat pertama di dunia Islam. Untuk tahun 2023, Pakistan melonjak dari tempat ke-9 ke tempat ke-7 dengan kedudukan yang ketara dalam kategori tenaga manusia, kuasa udara, kuasa darat dan kuasa tentera laut yang bertambah baik. Tumpuan yang lebih tinggi kepada sumber asli seperti gas asli dan arang batu dan perkongsian sepadan telah membantu Pakistan untuk meningkatkan kedudukan keseluruhannya dalam kedudukan dunia. Dengan kepelbagaian senjata yang dimiliki, termasuk sistem peluru berpandu yang boleh membawa senjata nuklear, Pakistan telah mempersiapkan diri dengan pantas kerana kebimbangan terhadap keselamatan. Dari segi sokongan negara terhadap peperangan antara Israel dan Palestin, kerajaan Pakistan dalam kenyataannya sebelum ini dengan tegas menyeru masyarakat dunia untuk bersama-sama mengambil langkah segera menamatkan pergolakan, menarik balik kepungan di Gaza, melindungi orang awam dan memudahkan koridor kemanusiaan untuk penyediaan bekalan bantuan tanpa gangguan kepada penduduk Gaza. Namun sehingga hari ini masih belum ada sebarang berita bahawa negara ini akan membantu Palestin berdepan Israel, khususnya dari segi bantuan ketenteraan. Turki. Angkatan bersenjata Turki telah berada pada kedudukan yang aktif selama beberapa tahun. Ia telah membangunkan sebuah industri pertahanan yang kuat, pembuatan pesawat bersenjata dan berautonomi, peluru berpandu pelayaran yang canggih, kereta kebal tempur asli yang canggih dan helikopter serangan yang hebat. Kekuatan ketenteraan Turki berada di kedudukan ke-11 di dunia. Turki sebelum ini terlibat dalam konflik di Syria dan Iraq, namun dalam konflik antara Palestin dan Israel ini, Turki hanya memberi bantuan dari segi kemanusiaan dan bukannya bantuan ketenteraan. Dalam kenyataan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahawa Turki menentang sekeras-kerasnya negara, kumpulan dan individu yang hauskan pertumbuhan darah dan pada masa sama berdiri teguh di belakang golongan yang tidak bersalah, dan negara ini juga mengulangi pendirian menentang penindasan yang dilakukan Israel ke atas penduduk Gaza. Selain itu, Turki juga dilaporkan sedang berusaha untuk menjadi pengantara bagi mencari jalan menamatkan perang antara Israel Palestin dengan menyuruh semua pihak berpengaruh di rantau ini bersama menggalas tanggungjawab untuk mewujudkan keamanan dunia. Indonesia adalah negara yang menduduki ranking ke-13 dalam senarai kekuatan ketenteraan global, dan negara ini mempunyai inventory yang hebat dengan campuran peralatan dari China, Rusia dan Barat. Dengan misi untuk menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia menjelang tahun 2050, tentera Indonesia terus berkembang pesat. Selain daripada mempunyai anggota tentera aktif yang keempat paling ramai di dunia selepas China, India dan Amerika Syarikat, negara ini juga mempunyai sekitar 400,000 tenaga tentera simpanan. Tenaga kerja, ekonomi dan pengaruh politik yang dimiliki Indonesia cukup untuk memastikan kestabilan dan pertumbuhan dalaman kerana ia mengejar strategi kepelbagaian tentera yang agresif. Terbaru, CNN Indonesia melaporkan kenyataan dari Menteri Pertahanan negara itu bahawa Tentera Nasional Indonesia TNI bersedia untuk menghantar kapal hospital bagi membantu rakyat Palestin. Selain itu, Indonesia juga tidak ketinggalan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Mesir. Selepas munculnya Presiden Abdel Fattah al-Sisi, tentera Mesir hari ini telah diberikan pemerintahan secara bebas. Ia juga diberikan kebebasan ke atas perbelanjaan pertahanan yang lebih besar selain pengecualian cukai dan kontrak swasta yang menguntungkan. Tentera Mesir telah membuat kemajuan yang besar dalam memodelkan sistem ketenteraannya sejak Abdel Fattah mengambil alih kuasa dengan perolehan secara beransur-ansur dari segi senjata terkini, dan beliau juga telah merombak rantai bekalan serta perhatian yang lebih diberikan kepada angkatan lautnya. Untuk tahun 2023, Mesir berada di kedudukan ke-14 dalam senarai ketenteraan dunia.
Mesir memainkan peranan yang sangat penting melalui pintu sepadan Rafah yang menjadi pintu masuk dan pintu keluar utama bantuan kemanusiaan dalam konflik Gaza Israel ini. Mesir kini ditekan oleh Israel dan beberapa negara barat untuk membenarkan kemasukan atau pengusiran rakyat Palestin dari semenanjung Gaza menerusi pintu sepadan Rafah ke negara itu. Israel dilaporkan telah mengemukakan cadangan supaya sebahagian besar hutang luar negara Mesir menerusi Bank Dunia dilupuskan sekiranya kerajaan pimpinan Presiden Abdel Fattah el-Sisi membenarkan pengusiran itu. Namun begitu, sejak bermulanya konflik di semenanjung Gaza, kerajaan Mesir telah beberapa kali menyatakan pendiriannya untuk tidak membenarkan kemasukan rakyat Palestin kerana ia menolak segala usaha atau pengusiran secara paksa rakyat Palestin daripada tanah air mereka. Iran. Sejak revolusi pada 1979, Iran telah meletakkan sokongan yang teguh kepada penduduk Palestin sebagai salah satu teras ideologinya. Untuk tahun 2023, Iran berada di kedudukan ke-17 dunia dalam senarai kekuatan ketenteraan global. Iran sebagai salah satu negara yang paling ramai penduduknya di Timur Tengah mempunyai tentera yang terbesar dalam kawasan tersebut dengan lebih daripada 1 juta anggota aktif dan simpanan. Walaupun sebilangan daripada mereka agak kurang bersenjata dan kurang terlatih, kuantiti ketenteraan Iran juga membawa kualiti tersendiri. Negara ini mempunyai industri pertahanan tempatan yang dibangunkan selama beberapa dekad untuk mengelakkan sekatan yang juga memberikan kelebihan yang penting. Iran berjaya menguruskan tentera yang besar dengan berkesan sambil bekerjasama dengan mereka yang seterusnya menguatkan lagi ketenteraan negara itu. Beberapa tahun kebelakangan ini, Iran dilihat membangunkan industri pertahanan negara yang penting selain membuat kemajuan besar ke arah menjadi negara nuklear. Ia juga berjaya memodenkan peralatan dan senjatanya selain mengembangkan teknologi drone tempur dan peluru berpandu jauh. Iran telah menyediakan sokongan teknikal dan ketenteraan yang luas kepada rejim Assad di Syria dan Houthis di Yaman. Sejak bermulanya peperangan antara Palestin dan Israel pada awal Oktober lalu, Iran sudah beberapa kali dengan lantang memberi amaran kepada rejim Zionis bahawa pencerobohan darat ke atas Gaza akan mencetuskan tindak balas dari sepadan lain. Walaupun Iran meraihkan serangan Hamas terhadap Israel, tetapi ia bertegas menafikan pelibatan Iran dalam perang ini. Kesimpulannya, walaupun kekuatan ketenteraan dimiliki oleh negara-negara Islam agak kuat jika bergabung tenaga, tetapi sejarah menunjukkan mereka ini sukar untuk bersatu. Tetapi dengan mencampuri urusan konflik ini, ia bakal membawa impak yang sangat besar kepada sesebuah negara. Yang pasti, penghantaran bantuan ke negara bergolak bukanlah satu tugas yang mudah. Bantuan termasuk tentera, pendamai keamanan atau koridor kemanusiaan ini mesti disepakati negara jiran di negara yang bergolak itu untuk memastikan bantuan dapat disampaikan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.